Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Adik bin Abdul Razak, nombor metrik 2210967 bersama rakan-rakan kumpulan 5 yang lain akan menerangkan tentang ideologi dan falsafah Zionisme. Tajuk yang saya akan kupaskan pada hari ini ialah mengenai definisi dan konsep Zionisme. Apakah definisi dan konsep Zionisme itu? Untuk pengetahuan anda, definisi Zionisme adalah fahaman yang dibentuk khas untuk memperjuangkan kedudukan bangsa Yahudi di Palestin yang kini lebih dikenali sebagai negara Israel. Idea ini mahu mengembalikan kedudukan bangsa Yahudi sebagai satu bangsa yang pernah berkuasa di tanah itu. Idea ini juga mendapat sokongan kuat penduduk Yahudi di seluruh dunia dan beberapa kuasa besar yang mempunyai kepentingan. Zionisme tidak sahaja menjelma dalam bentuk perjuangan politik dan kesejahteraan, tetapi juga dalam falsafah, ideologi, propaganda, media dan juga sebagainya. Gerakan ini turut menyerap dalam pelbagai pertubuhan politik dan keselamatan yang penting seperti CIA di Amerika Syarikat, akhbar dan majalah penting di dunia. Sejarah-sejarahnya pada tahun 1880-an, fahaman ini menerangkan kesedaran nasionalis Yahudi yang berusaha menempatkan orang Yahudi di Palestin. Walaupun tidak semua orang Yahudi berfahaman Zionis dan tidak semua mahu tinggal di Israel, namun mereka masih menyokong perjuangan Israel yang sinonimnya ialah Zionisme. Secara konsepnya pula adalah perisytiharan sokongan Britain terhadap pembentukan negara Yahudi di Palestin. Deklarasi ini mengambil sempena nama Menteri Luar Britain Arthur James Balfour yang mengutuskan surat sokongan kepada Ketua Persekutuan Zionis Inggeris Lord Rothschild pada 2 November 1917. Pernyataan sokongan ini menjadi dasar politik gerakan Zionisme. Berikutan deklarasi ini, PBB bersetuju membahagikan Palestin kepada dua bahagian, iaitu satu bahagian untuk Yahudi dan sebahagiannya yang lain untuk Arab Palestin. Pada 14 Mei 1948, mandat Britain ke atas Palestin berakhir dan pada masa yang sama Israel mengisytiharkan pembentukan negara untuk orang Yahudi di Palestin. Itu sahaja daripada saya untuk perkongsian mengenai definisi dan konsep Zionisme. Seterusnya, matlamat utama gerakan Zionis. Matlamat Zionis yang paling utama adalah mewujudkan sebuah negara khusus untuk didiami oleh orang-orang Yahudi. Gerakan Zionis juga berusaha memastikan penghijrahan keseluruhan orang-orang Yahudi dari seluruh pelosok dunia ke Israel. Bagi mencapai matlamat ini, mereka berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh untuk menyokong usaha penjajahan mereka ke atas bumi Palestin. Modus operandi mereka adalah dengan cara mewujudkan pelobi-pelobi di seluruh dunia yang bekerja untuk kepentingan Yahudi dan negara Israel. Pelobi-pelobi ini tidak hanya terdiri daripada orang-orang Yahudi, tetapi juga dalam kalangan bukan Yahudi. Dr. Mustafa Yusuf Ad-Dawi menggariskan 4 matlamat utama gerakan Zionis. Yang pertama, menegakkan negara Yahudi yang mempunyai identiti Yahudi sepenuhnya. Bagi mencapai matlamat ini, tindakan pertama yang harus dilakukan ialah menghalau penduduk Palestin dan merampas tanah-tanah mereka. Pemimpin-pemimpin Zionis juga telah berusaha mewujudkan hubungan yang baik dengan negara-negara kuasa besar dunia bagi memastikan matlamat mereka tercapai. Hasilnya, negara-negara di seluruh dunia memberikan kemudahan, bahkan galakkan kepada orang-orang Yahudi seluruh dunia untuk berhijrah ke Palestin. Yang kedua, memastikan keamanan dan keselamatan golongan Yahudi di Palestin. Keamanan yang dimaksudkan bukan perdamaian dengan rakyat Palestin, tetapi merujuk kepada keamanan dan keselamatan untuk orang-orang Yahudi di Israel. Ini bagi memastikan orang-orang Yahudi di seluruh dunia tidak akan teragak-agak untuk berhijrah ke wilayah Israel. Bagi merealisasikan perkara ini, gerakan Zionis sanggup melakukan apa sahaja termasuklah membina tembok pemisah besar yang menyebabkan tanah-tanah dan kebun milik orang-orang Palestin dimusnahkan begitu sahaja. Mereka juga telah menceroboh tanah milik rakyat Palestin dan membina penempatan yang dikawal rapi oleh tentera-tentera Zionis. Pada masa yang sama, undang-undang negara memberikan kebebasan kepada tentera Yahudi untuk bertindak kejam terhadap sesiapa sahaja yang dianggap mengancam keselamatan mereka. Yang ketiga, meluaskan sepadan geografi.
Cita-cita pemimpin Zionis tidak terbatas dengan menguasai bumi Palestin semata-mata. Sebaliknya, Palestin hanyalah sebagai langkah permulaan mereka untuk membina negara Zionis. Sempadan negara Zionis tidak dapat ditentukan dengan had yang tertentu. Sebaliknya, mereka berusaha menjajah seluas mungkin. Ini adalah kerana menurut prinsip Taurat dan Talmud, orang-orang Yahudi mesti menguasai segenap inci muka bumi. Tuhan mereka menyeru orang-orang Yahudi supaya membersihkan muka bumi daripada bangsa-bangsa lain, hatta kanak-kanak bukan Yahudi. Perkara ini yang telah ditegaskan oleh Perdana Menteri Israel yang pertama, iaitu David Ben-Gurion, dengan katanya, sempadan negara Israel adalah apa yang mampu dicapai dalam peperangan. Sesungguhnya, apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah lebih baik demi untuk menjamin keberlangsungan Israel. Perkara ini dibuktikan dengan Undang-Undang Negara Israel, di mana negara ini antara negara yang tidak mengisytiharkan sempadan negaranya secara konsisten. Perbincangan berkaitan sempadan negara diwarnai dengan pelbagai helah. Kadang-kala, Zionis berhujah dengan sempadan politik, sempadan keamanan, sempadan sejarah, sempadan yang ditetapkan dalam kitab-kitab Taurat dan lain-lain. Bagi mencapai matlamat perluasan kuasa ini, rejim Zionis sanggup melakukan pembunuhan kejam dengan bantuan pelbagai peralatan yang canggih, bahkan senjata-senjata yang diharamkan penggunaannya oleh masyarakat dunia. Yang keempat ataupun yang terakhir, menguatkan ketenteraan dan ekonomi. Rejim Zionis menyedari kedudukan mereka dikelilingi oleh masyarakat Arab dan orang-orang Islam. Oleh itu, adalah sangat penting bagi mereka memiliki kekuatan persenjataan yang canggih bagi menjaga keselamatan orang-orang Yahudi daripada ancaman negara-negara jiran. Kepentingan persenjataan dan ketenteraan yang kuat bagi orang Yahudi mendorong Theodor Herzl sejak awal lagi menyiapkan semangat kepada bangsa Yahudi bagi menjadikan mereka bangsa yang kuat serta dari bangsa yang ditindas kepada bangsa yang menindas orang lain. Oleh yang demikian, ketika awal penjajahan rejim Zionis ke bumi Palestin, perkara pertama yang dilakukan adalah membentuk kekuatan ketenteraan yang kejam dan ganas. Selain mewajibkan latihan ketenteraan kepada seluruh orang-orang Yahudi, mereka juga sentiasa berusaha meningkatkan kekuatan ketenteraan dengan cara memiliki senjata-senjata yang paling canggih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Islahuddin bin Muhammad Rosdi, nombor metrik 221092. Di sini saya nak menerangkan tentang ideologi Zionisme. Siapakah Zionis? Zionisme atau ideologi Zionis ialah satu gerakan politik perkauman Yahudi yang ekstrim. Perkataan Zionis adalah merujuk pada sebuah bukit yang dikenali dengan nama Zion yang terletak di bandar Al-Quds, Palestin. Orang-orang Yahudi percaya Nabi Sulaiman AS telah membina sebuah istana baginda di atas bukit Zion setelah baginda berpindah dari Hebron ke Baitul Muqaddis pada kurun ke-11 sebelum Masihi. Oleh yang demikian, Zionisme menurut orang-orang Yahudi adalah simbolik kepada kerajaan bapa Nabi Sulaiman AS, iaitu Nabi Daud AS. Justeru, pemilihan Zionis sebagai nama gerakan ini adalah bertujuan menyemarakkan semangat orang-orang Yahudi untuk kembali bangkit membina semula apa yang dikatakan Haikal Nabi Sulaiman AS yang kononnya pernah dibina di atas tapak Masjid Al-Aqsa. Gerakan Zionis diinspirasikan penubuhannya oleh seorang Yahudi warga Austria iaitu Theodor Herzl. Beliau dianggap individu pertama yang menyeru kepada pemikiran Zionisme. Beliau adalah individu yang memainkan peranan penting dalam kehidupan golongan Yahudi zaman moden, yang mana beliau dianggap tokoh yang berjaya merealisasikan impian mereka. Idea-idea radikal Herzl termuat dalam bukunya The Jewish State. Lanjutan daripada itu, beliau telah mengajukan perhimpunan pertama gerakan Zionis bertarikh 29 hingga 31 Ogos 1897. Beliau berjaya menghimpunkan seluruh
cendekiawan Yahudi bagi merangka satu himpunan protokol-protokol yang paling berbahaya kepada umat manusia yang kemudian dikenali dengan nama The Protocol of the Learned Elders of Zion. Asas ideologi gerakan Zionis adalah agama yang diadun bersama pemikiran sekular. Gerakan Zionis dianggap mewakili ideologi kebangsaan orang-orang Yahudi. Gerakan Zionisme anggap orang-orang Yahudi di dunia adalah warga negara Israel dan mereka berhak untuk kembali ke Israel pada bila-bila masa sahaja. Gerakan Zionis juga berperan menjadi jambatan penghubung di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel dan mereka yang bermustaqim di merata tempat di seluruh dunia. Pelapor Zionis mengetengahkan ideologi mereka berdasarkan Taurat yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi, iaitu yang pertama, menetapkan bahawa seluruh orang Yahudi di dunia walau di mana sahaja mereka berada adalah dianggap warga negara Israel. Yang kedua, mendakwa bangsa Yahudi adalah bangsa terpilih yang wajib untuk dipatuhi oleh kesemua bangsa lain. Yang ketiga, menyetujui penegasan yang dibuat oleh para pemimpin Zionis bahawa era penguasaan agama terhadap pemerintahan sudah berlalu. Sebaliknya, tiba masanya kebendaan penguasai pemerintahan. Yang keempat, menganggap bahawa cara terbaik untuk menaluki dunia adalah dengan cara menegakkan sebuah kerajaan yang melaksanakan prinsip kekerasan dan kekejaman dalam pemerintahan mereka. Yang kelima, meyakini bahawa orang-orang Yahudi adalah bangsa pilihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan yang tidak terdapat pada bangsa-bangsa lain. Yang keenam, menegaskan bahawa politik adalah sinonim dengan kebejatan kerosakan akhlak mereka, menandakan bahawa tipu helah, konspirasi dan sifat-sifat buruk yang lain adalah menjadi satu kemestian dalam berpolitik. Dalam masa yang sama, mereka menganggap kejujuran dalam politik adalah manifestasi kebodohan dan kehinaan. Yang ketujuh, menghalalkan apa sahaja cara yang akan digunakan bagi mencapai sesuatu matlamat. Oleh itu, golongan... Assalamualaikum, nama saya Iskandar Saputra bin Abdullah. Nombor telepon saya 22109555. Di sini, saya akan memberitahu dan menerangkan mengenai impak dan kesan terhadap manusia secara am dan Malaysia secara khusus. Kemunculan ideologi Zionis dan bertindak tanduk Yahudi sedunia telah menarik perhatian masyarakat sejagat. Bukan sahaja umat Islam, bahkan tokoh-tokoh masyarakat antarabangsa telah memberi maklum balas yang negatif terhadap mereka. Ini bermakna penentangan terhadap Yahudi tidak hanya disebabkan sentimen agama, tetapi adalah respons terhadap sikap mereka yang memusuhi dan mencabuli nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Seperti yang kita sedia maklum, pihak Zionis telah menguasai pelbagai aspek kehidupan masyarakat dunia kini, seperti dari segi ekonomi, politik, budaya, media dan sosial. Mari saya terangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Bagi aspek media, kita dapat lihat bahawa Zionisme ini telah mempengaruhi banyak perkara di dalam media. Seperti yang anda dapat lihat di peta media tersebut adalah dapat merosakkan akidah, terutamanya bagi orang Islam. Mengapa saya cakap begitu? Ini kerana media ini amat luas dan hampir tiada batasan. Kita semua dapat mengetahui semua perkara termasuk perkara-perkara yang tidak elok. Seperti contoh, akhbar atau artikel-artikel yang ada di dalam media boleh menghasut seseorang itu kerana kita tidak tahu di mana isi yang terkandung benar atau tidak. Kita sebagai manusia kadang-kala mudah mempercayai isi-isi yang telah dilihat, terutamanya anak-anak kecil kerana mereka di dalam fasa pembelajaran dan proses pembesaran. Seperti horoskop. Horoskop ialah bintang seseorang itu yang dapat diramal kebaikan atau keburukannya. Bintang ini ditentukan berdasarkan tarikh lahir. Sebagai contoh, orang yang lahir antara 21 Mac hingga 19 April memiliki bintang Aries. Ini adalah contoh nama bagi horoskop. Sekiranya kita mempercayai dengan perkara ini, maka akan rosak akidah kita.
Seterusnya, dengan media juga sebenarnya ia juga gagal dalam mendidik jiwa kita. Mungkin sesetengah perkara dapat mendidik kita, tetapi dengan adanya perkara ini, sukar lagi kita untuk menjamin kejayaan dalam mendidik. Di dalam media, tidak semua perkara di dalamnya perkara yang baik. Kita kadang-kala tidak tahu di mana anak-anak kecil kita belajar sesuatu perkara yang mereka lakukan. Mereka mudah terpengaruh dengan semua benda. Contohnya, kita dapat lihat di negara kita banyak pergaduhan yang berlaku dalam usia yang muda. Mengapa perkara ini terjadi? Kerana mereka terpengaruh dengan video-video aksi yang sangat melampau sehinggakan mereka melakukan di dalam dunia yang sebenar. Selain itu, media ini juga dapat mempengaruhi setiap lapisan umur. Saya akan memberikan contoh yang paling senang dan dekat dengan kita. Permainan video game. Mengapa saya cakap begini? Ini kerana setiap game yang dilakukan kadang-kala mempunyai isu dan bahan-bahan yang tidak sepatutnya ada. Di zaman yang canggih ini, perjudian juga telah dilakukan dalam atas talian. Setiap orang akan mudah untuk bermain di mana-mana sahaja. Ada lagi beberapa nama game yang sangat tidak elok dan dalam tidak langsung menghina agama kita sendiri, iaitu Islam. Contohnya, Cliff Barker Undying, di mana permainan video ini telah menulis nama-nama Allah di dinding istana, seperti gambar di atas. Di sini, sedikit sebanyak kita dapat lihat banyak impak dan kesan yang akan terjadi di dalam diri dan negara kita. Seterusnya, aspek politik pula. Politik masa kini amat berbeza dan sangat bahaya, terutamanya di negara kita. Politik di negara kita kadang-kala tidak telus dalam membuat kerja. Di Malaysia, kekalutan pandangan tentang isu yang berkaitan dengan Zionisme menyebabkan pelbagai pihak bertindak dengan tidak jujur. Kerana tujuan politik hanya mencari kuasa bagi diri mereka sahaja. Kadang-kala, mereka hanya munculkan diri mereka hanya bersebab. Contohnya, akan hanya munculkan diri mereka apabila pilihan raya makin hampir. Tetapi, apabila sudah mendapat gelaran dan pangkat, janji-janji manis telah terkubur. Ini kerana sikap sebegini telah diterapkan di dalam diri dengan sangat lama. Selain itu, apabila kita bercakap mengenai rasuah, di mana-mana sahaja sudah kenal tentang maksud perkataan ini. Rasuah ini kebanyakan berlaku di dalam politik. Apabila di dalam diri kita sangat mahukan sesuatu perkara tersebut sampai sanggup melakukan hal-hal yang keji. Rasuah ini tidak diambil serius dan sambil lewa sehinggakan ia seperti menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Perkara ini perlu segera dihentikan supaya kehidupan dan negara kita tidak musnah dan menjadi sia-sia. Akhir sekali, apabila sesebuah negara atau manusia mempunyai kuasa penuh veto, secara tidak langsung kebanyakannya tidak akan menggunakannya dengan baik dan menjurus kepada kepentingan diri sendiri. Sebagai contoh, seseorang itu telah memberikan keputusan yang tidak wajar semasa membuat keputusan, yang mana hanya untuk melarikan dan selamatkan diri dari masalah yang ada. Tindakan ini sangat tidak wajar ada di dalam kehidupan kita. Tidak dengan itu, keputusan dengan menggunakan kuasa veto juga tidak sama sekali akan mendengar nasihat atau pandangan dari pihak lain. Selain itu, dari aspek ekonomi pula, ekonomi di negara kita buat masa sekarang sedikit merundum, apatah lagi wujudnya virus yang sangat dahsyat, iaitu COVID-19. Tetapi di sini, saya akan membincangkan kesan ekonomi dari Zionisme. Seperti yang kita tahu, sistem kewangan dunia dikawal oleh pihak mereka. Mereka boleh melakukan apa-apa sahaja selepas memegang kuasa tersebut. Ini sangat membimbangkan sedikit sebanyak dengan ekonomi negara kita. Ia seperti membuat baik sambil mengikut arahan akan mendapat layanan yang sangat baik. Sekiranya tidak memberikan kerjasama, maka akibat yang buruk akan berlaku. Tetapi kita sebagai rakyat juga ada hak untuk tahu sedikit sebanyak mengenai wang yang kita gunakan. Di mana ia sepatutnya berada? Digunakan dengan baik atau tidak? Jujur ataupun tidak jujur? Seperti permainan trading yang hangat dilakukan di negara kita ini, kita tidak tahu dari mana sumber pendapatan yang kita peroleh. Lagi-lagi kita melakukan trading tersebut kepada orang dari negara luar. Ia sangat bahaya untuk kegunaan kita dan disebabkan itu hukumnya haram. Seterusnya, sistem riba. Sistem riba ini telah diwujudkan dari zaman dahulu. Riba ini akan menindas orang yang dalam kesusahan dan hukumnya juga haram.
Semakin maju sesebuah negara tersebut, makin besar riba ini dilakukan. Ia terjadi seperti ini kerana telah menganggap riba ini perkara yang biasa. Sudah terang lagi bersuluh, ia sangat tidak patut dibuat dalam kehidupan kita. Ramai orang yang akan ditindas sekiranya sistem ekonomi di negara kita masih melakukan perkara ini. Seperti yang saya cakapkan, kita hanya tahu di depan tabir, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang tabir. Maka kita perlu sangat berhati-hati dengan ekonomi sekarang. Aspek sosial pula, aspek ini sangat perlu dititik beratkan. Ini kerana ia akan mempengaruhi seseorang itu dengan sangat cepat. Ia dapat mewujudkan manusia yang sangat materialistik di mana kegilaan terhadap duit dan perkara-perkara yang mewah tanpa menilai sumber pendapatan. Satu sifat di mana kian meresap dalam diri kita di era milenium ini. Ia kian bergelora ketika diri meningkat dewasa. Kita dapat lihat terutamanya ketika menuntut di mana-mana sahaja IPTA, IPTS dan sebagainya. Mereka yang tergolong dalam kategori ini akan sentiasa dilihat mewah, sedangkan pada hakikatnya tidak. Mereka ini juga sanggup lakukan apa-apa sahaja untuk memenuhi keinginan mereka itu walaupun terpaksa menggadaikan maruah diri. Secara umumnya, manusia di muka bumi ini dipengaruhi dengan sifat materialistik masing-masing. Ada yang berjaya mengawal diri dan ada juga yang tewas dengan desakan nafsu. Tapi percayalah, menjadi lumrah bagi setiap manusia ini terhadap sifat materialistik itu. Cuma atas kebijaksanaan masing-masing mengawalnya. Hiburan tanpa had umur adalah perkara yang sangat patut kita takuti. Ini kerana dapat merosakkan semua aspek dalam diri kita. Zaman sekarang, pasangan yang belum menikah sudah berani untuk bersentuhan tanpa merasa malu di halayak ramai. Selain itu, selalu kita akan lihat di luar negara, contohnya konsert yang bercampur jantina akan berada di dalam satu kawasan yang luas dan berkumpul di situ sehingga tiada ruang untuk berjalan dengan mudah. Negara kita juga kadang-kala dipengaruhi dengan caranya sebegini dan menganggap seperti perkara ini seperti perkara yang sangat biasa. Kadang-kala remaja akan melibatkan diri dalam perbuatan sebegini. Cara berpakaian juga telah diterapkan dan ditiru dalam kehidupan seharian kita. Kita dapat lihat di mana sehinggakan pakaian itu boleh menjolok mata. Perkara ini sangat tidak baik untuk pemikiran kita, terutamanya pemikiran untuk anak kecil kita. Sedikit sebanyak kesan ini akan merosakkan manusia dan negara kita pada masa akan datang sekiranya hal-hal sebegini tidak diambil serius. Justeru, untuk rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama atau yang tidak beragama, kita wajib berdiri teguh untuk menyokong perjuangan adil. Falsafah resis Zionisme lah yang telah memecah belahkan semua pihak dengan agenda-agenda yang tersendiri. Secara umumnya, masyarakat antarabangsa, umat Islam dan kebanyakan pemimpin dunia menyedari bahaya Zionis, tetapi tidak mampu mengambil tindakan yang boleh memberi pengajaran kepada mereka. Tindakan paling berkesan yang dapat dilakukan adalah melalui usaha memboikot produk-produk Zionis dan negara-negara yang menjadi sekutu mereka. Walau bagaimanapun, disebabkan faktor ekonomi dunia dan institusi kewangan yang berada di tangan mereka, ditambah pula dengan penguasaan politik, usaha boikot ini masih belum mampu memberikan impak maksimum kepada mereka. Di sini sahaja pengkongsian saya. Maaf jika ada terkasar bahasa dan keterlaluan dalam percakapan saya. Sekian, terima kasih. Sekali ialah rumusan. Al-Quran telah merakakan secara terperinci sifat dan tabiat orang-orang Yahudi kepada umat Islam sebagai paduan untuk mereka menghadapi tipu helah golongan tersebut sepanjang zaman. Umat Islam seharusnya mengisafi kelicikan orang-orang Yahudi menyembunyikan identiti mereka di sebalik pertumbuhan kebajikan bertujuan mengelirukan umat Islam dan menagih simpati masyarakat dunia. Justeru adalah sangat wajar umat Islam berwaspada terhadap segala muslihat gerakan Yahudi yang tampil dengan wajah lunak di sebalik pertumbuhan yang berselindung di atas nama kebajikan. Hakikatnya, selagi mana mereka berpegang kepada Taurat, diselewengkan selagi itulah kejahatan akan terus subur dalam jiwa mereka. Peranan Zionis terhadap politik dunia.
Ekonomi dan institusi kewangan tidak dapat disangkal lagi. Dakwah Yahudi telah disebarkan hampir ke setiap ceruk dunia dengan begitu berkesan, bertujuan membius pemikiran masyarakat, khasnya umat Islam, menerusi propaganda media yang dikuasai oleh mereka. Kesannya, masyarakat tidak lagi seserti dengan nilai-nilai negatif yang hampir mendarah daging dalam masyarakat Islam, seperti budaya hedonisme, ideologi asing seperti kebebasan mutlak, sekularisme, kapitalisme, sosialisme, dan lain-lain. Tiada jalan lain bagi umat Islam melainkan bangkit dengan menggunakan instrumen yang sama, iaitu media massa, untuk menakis propaganda yang disebarkan, khasnya yang berbentuk serangan pemikiran. Setidak-tidaknya, umat Islam sedar kondisi mereka yang sedang cuba dijajah melalui pemikiran. Tidak berpada hanya memberi kesedaran, para ilmuwan Islam seharusnya berusaha membendung serangan ini dengan berusaha mengembalikan umat Islam menghayati ajaran Islam.